صلاة النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشهيد الفاطمي وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Ketujuh, mahabbah, yakni kasih Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muttaqin, bahawa sanya Allah Ta'ala kasih akan orang yang takut. Ini 12 ayat Quran yang menunjukkan hebatnya orang yang bertakwa ini. Ya. 12 ayat Quran ditemukan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini masuk yang ketujuh. Hujah-hujah Al-Quran tentang kemuliaan orang yang bersifat dengan sifat takwa. Ketujuh, mahabbah. Maksud mahabbah yakni kasih Allah Ta'ala. Orang yang bersifat takwa, Tuhan sayang kat dia, Tuhan kasih kat dia. Ini mafhum, maksudnya orang yang tidak bertakwa Allah benci ya. Orang bertakwa, orang itu mendapat kasih sayang Allah. Lawan kasih benci. Jadi orang yang tidak bersifat dengan sifat takwa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang tidak bertakwa dia bersifat dengan sombong dan angkuh. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang sombong. Yang bertakwa merendahkan diri, sifat tawaduk. Jadi mahabbah ni merupakan makam yang tinggi. Makam yang tinggi dimiliki oleh para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut dia Habibullah, kekasih Allah. Allah kasih mereka dia. Sahabat-sahabat Nabi, Allah sebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan semulia-mulia penghuni syurga ialah orang yang Allah kasih kat dia. Allah kasih pada orang tu, dia mendapat kemuliaan yang tinggi di dunia bahkan di akhirat. Apa tanda Tuhan kasih kat kita? Dipermudahkan kita buat ibadat. Apa tanda Tuhan benci kita? Payah nak buat ibadat. Apa tanda Allah kasih kita? Allah campakkan kita masuk dalam kumpulan gerakan Islam, kumpulan Islam. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah kasih kepada orang yang berjuang di jalan Allah itu saffan, berjamaah. Jadi orang yang tak berjuang menentang Islam, duduk kumpulan bukan Islam, Tuhan benci ya. Siapa lagi Tuhan kasih? Orang yang suka ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul cintakan kasih kepada Allah, ikutlah aku, ikutlah sunnah Nabi, ikut Nabi. Nescaya kamu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang Tuhan kasih? Orang yang mengamalkan ibadat-ibadat sunat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah orang nak menuntut hampir kepada Allah, mereka tu dapat hampir kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepada mereka, hingga Allah kasih kepada orang tu. Jadi ini amalan-amalan yang membawa kita kasih. Ikut sunnah Nabi, berjuang jalan Allah, melaksanakan hukum sunat, melaksanakan ibadat-ibadat sunat, tidak sombong, bersifat tawaduk. Ini antara ciri-ciri orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ghazali sebut di antara kelebihan takwa, yakni orang yang bertakwa dia mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahwasanya Allah taala kasih akan orang yang takut, orang yang bertakwa. Bertakwa sini, takut artinya bertakwa. Orang yang bersifat dengan sifat takwa dikasihi oleh Allah. Tanda Tuhan kasih, Tuhan permudahkan dia buat ibadat. Orang yang tak ada sifat takwa, dia lawan takwa khizlan, tinggal tolong, Tuhan tak tolong dia. Bila Tuhan tak tolong, payahlah dia nak buat ibadat. Sebab tu bila kita dapat masjid, dapat beribadat, dapat duduk berjuang gerakan Islam, ini tanda-tanda kita mendapat kasih sayang Allah. Kalau Tuhan tak kasih kita, dia sibuk kita benda-benda lain. Sibuk dengan dunia, sibuk macam-macam sibuk lah. Sibuk nak jadi Perdana Menteri. Dah 2 kali dah jadi Perdana Menteri. Campur kali 3 kali dah. Nak masuk Perdana Menteri keempat dah. Sibuk benda-benda yang tak mendatangkan manfaat. Tuhan sibuk kita dengan benda-benda lain. Tu bila Tuhan tak sayang kat kita. Jadi kalau kita dapat buat ibadat ni, syukur banyak-banyaklah. Ini kita orang pilihan Allah Ta'ala. Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita untuk melaksanakan amal ibadat ni. Itu antara hebat takwa. Ke-8, qabul akan amalnya. Qabul amal, terima amal. Orang tak ada sifat takwa, Tuhan tak terima amalannya. Orang yang bertakwa, orang yang Allah terima amal dia. Cerita apa? Cerita Habil dengan Qabil melakukan korban. Kan? Allah Ta'ala terima korban Habil. Allah tak terima korban Qabil. Jadi Qabil ni marahlah pasal korban dia Tuhan tak terima. Maka Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat korban orang yang bersifat dengan sifat takwa. Orang yang ada sifat takwa, dia buat korban baru Tuhan terima. La yanalullah luhumha wala dima'uha, walakin yanalut taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah tu daging-daging korban itu dan dima'uha, dan darah binatang korban tu, bukan yang tu yang sampai kat Tuhan. Tapi yang sampai kepada Allah Ta'ala itu taqwa minkum. Sifat takwa tu, berkorban atas dasar takwa. Yang Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima korban atau mana-mana ibadat orang yang bersifat dengan sifat takwa. Siapa takwa? Apa Tuhan suruh dia buat, Tuhan larang dia tinggal. Jasa ingat kepada Allah, taat kepada Allah, tak derhaka pada Allah. Orang yang takut pada Allah, orang macam ni lah baru Tuhan terima.
Kan? Tuhan tak terima amalan orang yang tidak ada sifat takwa. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innama ni, kalau kita jumpa perkataan innama, dia menafikan yang lain. Yang ni ya, innama yataqabbalullah, hanya saja yang diterima oleh Allah korban itu minal muttaqin, di kalangan orang bertakwa. Mana orang bertakwa saja yang Tuhan terima korban ibadat dia. Orang tak ada takwa, Tuhan tak terima. Sungguhnya yang diterima Allah, diterima oleh Allah, oleh Allah Ta'ala itu daripada orang yang muttaqin, yang bertakwa. Ada satu ahli sufi, ya, dia ni nama dia Atha As-Sulami. Atha As-Sulami. Apa kerja dia? Kerja dia tenun kain. Pendapatan harian dia tenun kain. Dia tenun kain pada benang, bukan pakai mesin, pakai tangan tu. Bila dah jadi kain, siap dia tenun, bawa ke pasar, dia pun jual. Pagi sampai petang, orang singgah-singgah tak beli kain dia tu. Pegang lepas, pegang lepas, pegang lepas, tak beli. Lepas tu belah petang sikit, ada satu hamba Allah singgah, pegang kain dia, tengok. Lepas tu ditanya, Atok, berapa harga? Atok As-Sulami beritahulah harga. Katalah harga dia RM20. RM20 contoh. Si pembeli ni minta kurang. RM10 tak boleh kah? RM10. Kenapa kau minta kurang? Maka kata si pembeli ni, kain ni kualiti dia rendah, tenunan dia kasar, dia punya warna dia tak terang. Si pembeli ni kritik kain yang ditenun oleh Atha As-Sulami. Atha As-Sulami ni bila dengar kain dia dikritik, dia menangis. Dia menangis macam budak-budak. Menangis sungguh. Si pembeli ni kesian. Dia kata, Tuan, tak payahlah menangis. Saya sanggup beli kain ni dengan harga yang Tuan nak, RM20. Tak kurang pun tak apalah. Kata Atha As-Sulami, Tuan silap faham. Saya menangis bukan pasal duit tu, pasal harga tu. Tahukah Tuan, saya menenun kain ni dengan seluruh kepakaran yang ada pada saya. Sebab sungguh-sungguh bagi saya cantik sangat dah lah ni, elok sangat dah lah kain ni. Tapi bila dibentangkan di hadapan orang yang alim, mahir di bidang tenunan kain ni, nampak cacat celah dia. Yang saya sangka elok dah. Tapi kalau orang yang alim daripada saya, yang lebih tahu daripada persoalan kain ni, nampaklah kecacatan kain saya ni. Bagaimana amalan saya yang saya buat hari-hari? Saya rasa elok dah. Tapi besok di akhirat dibentang di hadapan Allah Ta'ala yang mengetahui zahir dan batin, terserlah lah benda cacat-cacat ni. Ni yang saya takut. Bila amalan saya dibentangkan di hadapan Allah besok pada hari kiamat. Itu yang saya menangis, bukan pasal kain. Jadi soal muhasabah, adakah ibadat kita Tuhan terima ataupun tidak? Yang pertama, lulus di segi akidah.
Kalau akidah kita tak betul, akidah kita bukan ahli sunnah wal jamaah, ibadat kita ibarat tanam tak bertapak, tak berbumi. Kita tanam apa pun mesti atas bumi, mesti ada tanah dia. Tanam benih apa lah, jagung ke, padi ke, mesti ada tanah dia. Begitu kita tanam ibadat, mesti ada bumi dia. Bumi dia akidah. Antara akidah dalam ibadat, kita yakin ibadat yang aku buat ni bukan dengan kemampuan aku. Ibadat yang aku buat ni semata-mata pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita kata ibadat kita buat, kerja kita buat ni, ikhtiar kita, usaha kita, habis. Kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita dah rosak. Kalau akidah rosak, macam mana ibadat kita? Yang kedua, ibadat yang kita dirikan itu mesti bersesuaian dengan syarak, berbetulan dengan hukum syarak. Semayang ke apa ke, semua kena betul. Tak boleh berlawanan dengan syarak. Yang ketiga, kena betul dengan segi hati, ikhlas lillahi ta'ala. Buat ibadat kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana itu, bukan kerana ni. Itu usaha kita untuk Tuhan terima. Tapi nak terima tak terima Allah Ta'ala. Syarat Tuhan letak nak bagi terima tu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah terima ibadat orang bertakwa saja. Itu Tuhan letak syarat. Kita cubalah penuhi syarat-syarat Allah Ta'ala suruh tu. Hakikat nak terima atau tak terima, itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita dia. Kalau Tuhan tak terima teruk, rugi. 2 rakaat juga. Tapi kalau Tuhan terima, ya Allah, macam dunia ada isi dia, dia punya nilai. Tapi kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Imam Ghazali kata, dia buat ibarat contoh, kalaulah pemberian kita, ibadat ni ibarat hadiah kita pada Tuhan lah. Hadiah kita kepada raja. Kalau raja terima, nilai dia tinggi. Tapi kalau raja tak terima, apa nilai? Sultan mai kampung kita bagi durian 5 biji. Kita ada pokok durian, kita tanam sendiri. Bila tuanku mai melawat, jumpa tuanku, nak hadiah tuanku 5 biji durian. Tuanku terima. Berapalah tuanku nak balas mai kat kita? Agak-agak. Durian 5 biji. Dia bagi 5,000. Dia panggil dia punya PA, buat satu cek RM5,000 bagi kat ni, kat Ustaz Siddiq. Jadi hadiah saya durian 5 biji. 5,000. Kalau dia tak terima, dah bagi beta tak sudi terima. Jual durian tepi jalan 5 biji. Berapa dia beli? Kali mahal RM10 sebiji, 5 biji baru RM50. Kalau Sultan tak terima, RM50 yang nilai dah. Kalau dia terima, RM5,000. Ibadat kita macam tu lah, contoh. Kalau Tuhan terima, hebat. Kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Lepas tu kita berhajat sangat supaya ibadat kita Tuhan terima. Antara syarat yang Tuhan sebut, Tuhan nak terima ibadat tu daripada hamba-hamba Allah yang bersifat dengan sifat taqwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah Ta'ala menerima ibadat orang yang bersifat dengan sifat taqwa. Itu ke-8. Ke-9, ikram dan membesarkan. Seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ke-9, ikram. Ikram ni mulia. Allah muliakan kita di dunia ni. Dan ikram, Allah muliakan kita juga besok di akhirat. Dunia dan akhirat Allah mulia kita. Walau kita orang miskin, walau kita orang tak berpangkat, tapi kalau kita orang bertakwa, Allah muliakan kita.
Allah tak hina kita. Allah tak hina kita. Allah muliakan kita. Walau kita tak ada pangkat, tak ada apa. Di kemuliaan itu bagi orang yang bertakwa. Bukan kerana pangkat, bangsa, bukan kerana kedudukan. Kemuliaan itu pada sifat takwa. Inna akramakum, sesungguhnya akram, semulia-mulia kamu, yang paling mulia kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi ukuran Allah Ta'ala, kemuliaan di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Allah muliakan. Bila Allah muliakan kita, malaikat muliakan kita. Bila malaikat muliakan kita, seluruh penghuni langit muliakan kita. Kemuncaknya penghuni bumi pun muliakan kita, insya-Allah. Orang akan pandang mulia. Bukan kerana kita kaya. Kaya apa ni, gila. Orang panggil gila pangkat. Gila ada Perdana Menteri. Gila macam-macam gila tu ada. Macam-macam gila. Gila dunia, gila pangkat. Gila jadi Perdana Menteri. Gila jadi perempuan. Seorang tu gila jadi perempuan. Dia jantan, gila nak jadi perempuan. Ni pun satu penyakit juga. Haru biru tu ada. Tahulah kita pun. Ya. Itu ke-9. Ini 9 pun dah hebat dah ni. Nak sampai 12. Bagi orang bertakwa, yang betul-betul beriman, satu dah cukup dah. Satu pun tak terhingga dah, mulia dah. Hebat dah. Kalau 12 lagi hebat. Ya. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, ke-10, menyuka tatkala hendak mati. Orang bertakwa bila nak mati, dia dapat satu khabar gembira. Dia dapat khabar gembira. Khabar yang menyeronokkan dia. Belum dia mati lagi, dekat-dekat nak mati tu. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Istiqamah ni asal kataan qama, berdiri, tegak berdiri, melaksanakan perintah Allah. Qul rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Katalah Tuhan aku Allah, kemudian istiqamah melaksanakan perintah Allah. Dia di hidup dunia, dia mengaku Tuhan aku Allah, dan dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi bila dia nak mati? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hantar malaikat. Malaikat ni kan kata kat dia, jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan oleh Tuhan kamu. Malaikat mai tu Quran cerita sendiri. Orang beriman bertakwa bila nak mati, malaikat mai. Bila malaikat mai, malaikat habaq kat dia, jangan takut. Ni tengah duk nazak ni, jangan takut, jangan duka cita. Aku datang ni, Allah utus aku ke hang supaya nak bawa satu khabar gembira. Apa khabar itu? Syurga. Kita dah dapat berita dah masa tu. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu, ketika itu,
Fakasyafna, kami kasyaf. Kalau yang ni kalau kita tengok atas, kita tak nampak apa. Tengok nampak langit dah, nampak awan. Tapi bila kita nak mati, sangat nak mati, Allah buka pintu langit, nampak. Fakasyafna anka ghita'aka, kami kasyaf, kami buka segala tabir yang menutup pandangan mereka itu pada hari itu. Fabasarukal yauma hadid, penglihatan mereka hari itu amat tajam. Ni kita nampak lepas pada langit, kita nampak. Orang yang bertakwa dia nampaklah lambaian bidadari. Dia nampak, dengar, nampak burung-burung, dengar kicauan-kicauan burung. Kan? Apa nama sungai yang mengalir air-airnya tu, dia nampak. Tersenyum dia. Itu malaikat mencabut nyawa masa tu. Macam Syekh Qutub rahimahullah ta'ala, bila dia nak digantung, di tali gantung, dekat-dekat nak kena gantung tu, Allah buka dah. Allah buka pintu langit, dia tengok, dia nampak. Bahkan ada orang kata dia tercium bau syurga, wangi-wangian tu dah sampai kat dia. Ni Allah sendiri sebut, ya, orang yang nak mati ni. Sebaliknya macam tu juga, orang yang buat jahat, dekat nak mati, malaikat datang. Yang tadi khabar gembira, ni malaikat main dia baki. Haram jadah punya orang. Duduk dunia kerja lain tak ada, rebut jawatan Perdana Menteri. Tak habis-habis buat maksiat, malaikat baki tu. Minum arak tak pernah puas, berjudi, buat zalim, malaikat dia bagi dia. Dia duduk kelupak, Tuhan buka pintu langit, dia nampak dah neraka tempat dia tuju. Menyerit panggil mak pak, tok wan semua dia panggil habis. Tu jangan buat pasal. Ini Quran, cerita Quran. Nak mati kan senang oh. Nombor satu yang payah nak mati ni, malaikat cabut nyawa ni, malakal maut ni, dia mai jumpa kita, ikut amalan kita. Kalau kita orang bertakwa, beramal saleh, rupa dia cantik, berseri-seri, cakap pun lembut, rupa dia berseri-seri. Macam dia mai jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kenal lah malakal maut. Mai buat apa Nabi Ibrahim kata? Aku mai nak ambil nyawa. Lepas tu apa nama, takkanlah kekasih nak cabut, nak ambil nyawa kekasih dia. Dia ni Khalilullah. Nabi Ibrahim ni Khalilullah, gelaran dia kekasih Allah. Takkanlah kekasih nak bunuh kekasih dia. Malaikat pun tak tahu nak jawab. Malaikat pergi tanya Tuhan, nak ambil ke mana ni? Dia kata takkan kekasih nak ambil nyawa kekasih dia. Lepas tu Tuhan kata balik pergi habaq kat dia. Takkanlah kekasih tak mau jumpa kekasih dia. Tu Nabi Ibrahim kata lagi dekat malaikat maut, macam ni kau rupa hang ambil nyawa orang kafir. Oh bukan macam ni, muka aku lain. Hang boleh tak tunjuk kat aku rupa kamu ketika mengambil nyawa orang kafir? Malaikat maut kata, hang tak sabar Ibrahim, hang tak mampu tengok rupa aku. Dia nak, Nabi Ibrahim nak tengok juga. Akhirnya malaikat maut kata, hang perhati belakang. Malaikat maut perhati belakang. Dia perhati belakang, Nabi Ibrahim perhati belakang, lepas tu perhati ke depan. Tengok malaikat maut pengsan tu. Betul. Kita lah kalau takdir kita kan, ada kawan lah yang bukan Islam. Dia nak mati, kita pergi ziarah dia tengok. Mengelupuk, menjerit. Seorang guru agama cerita kat saya, masa saya di kem tahanan Kemunti dulu. Dia meninggal dah. Dia ni mengajak di penjara Pudu, kem tahanan Kemunti, Pulau Jerjak, 3 tempat dia mengajak. Dia cerita yang maklum kat dia ni pegawai penjara di Pudu, Kuala Lumpur.
Dulu ni ada seorang tau, gangster, ketua gangster, namanya Botak Chin. Dia bergiat sekitar tahun 1970-an. Saya masa tu baru kerja di Kuala Lumpur. Tahun 70-an, awal 70-an. Dia ni kerja dia rompak bank, rompak kedai emas, rompak duit tu dia bantu orang miskin. Setinggan-setinggan di sekitar Kuala Lumpur dia bantu. Kemudian dia kena tangkap. Dalam satu serangan pihak berkuasa kepung dia, bertempur, akhirnya dia kena tangkap. Dekat badan dia ni penuh dengan stengan ada semua, bom ada, peluru semua ada. Bawa bicara mahkamah, dia mengaku salah. Memang benda ni memang saya punya, dia kata. Hakim kata, awak tahu tak kesan pengakuan awak ni? Awak akan digantung. Botak Cing kata, saya sikit tak takut digantung kerana saya bela orang miskin. Apa dijatuhkan mahu hakim, hukum gantung sampai mati. Pada hari dia nak digantung tu, tidak ada semangat bukan kuat. Hari nak kena gantung tu, dia pegang jerjak besi ni, lembek badan, lumpuh. Tu akasyafna anka rita aka fabasarukal ya mahdid. Kita bila dekat-dekat nak mati tu, Allah buka pintu langit. Orang kafir nampak tempat dia tu mengelupuk. Ni cerita betul. Kita semua akan tengok benda ni. Tapi kabar gembira daripada Allah Ta'ala, yakni orang yang bertakwa, bila dia nak mati, Allah sampaikan kepada dia kabar gembira. Jangan takut, jangan duka cita. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang dijanji oleh Tuhan kamu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tu allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu bertakwa, beriman dan bertakwa. Bukan sekadar dia beriman, tapi dia bertakwa, dia taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, takut kepada Allah. Yang halal pun ambil ala kadar, banyak bantu perjuangan Islam. Ni orang ni. Lahumul busyra, bagi mereka ini busyra. Busyra tu khabar gembira. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wal akhirah, dan kehidupan di akhirat. Bila nak mati tu, malaikat mai cerita kat dia, jangan susah. Begini. Itu dia. Pilihlah. Nak baik ke nak jahat? Nak bahagia ke nak celaka? Kita boleh pilih. Tuhan bagi akal, pilih. Nak yang mana? Kalau umur 95 tahun pun, 24 tahun pun tidak pilih lagi, payah. Minta simpang lah, ya Allah. Kalau umur dah tua, masih tak mau buat ibadat, masih nak berebut jawatan lagi, aku pun tak tahulah apa. Orang tak boleh fikir. Fikir ni kerajaan yang ada ni, kerajaan Melayu Islam. Melayu Islam Bumi Putera. Adalah Cina sikit sangat, ciput. Ada 2-3 orang lah menteri Cina. Dia semua Melayu Islam. Yang belah sana tu kaprak saja. Kan tak boleh fikir. Masa orang jadi Perdana Menteri pun DAP tekan dia. Dia kena tekan sampai menyebabkan dia letak jawatan. Patut sedar lah dah. Tak sedar lagi. Aku tak tahu nak jadi macam mana, tak tahu. Tak boleh sedar. Orang semua nampak apa punya orang tua ni. Minta berlindung lah. Umur kalau 40 tahun kata tak boleh sedar lagi, habis.
Sebab tu kita ni walaupun kita muda, kita panggil macam orang tua. Biar kita rasa kita tua. Bagus tak apa, kita rasa kita tua tak apa. Jangan kita tua, panggil macam orang muda. Orang kata, orang tua gatai. Orang tua gatai. Juga buat pasal. Muda tak apa. Kita orang muda panggil orang tua, pakai serban, pakai jubah. Kan? Betul jadi imam apa lagi. Bagus, orang semua setuju. Ini orang tua. Payah. Itu dia. Bermula mereka yang percaya mereka itu. Yang percaya ni yang beriman mereka itu. Bermula orang yang beriman lah maksud dia. Dan adalah mereka takut mereka itu takut. Mereka tu bertakwa. Kerana takut tu sebahagian daripada makna takwa. Yang tepatnya takwa lah. Dia beriman tapi dia bertakwa. Bagi mereka itu kesukaan dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Di dunia pun dia okey, di akhirat pun okey. Untung pun tak apa, rugi pun tak apa. Dia berniaga untung, alhamdulillah. Kadang-kadang berniaga rugi. Yalah, dia selalu untung. Rugi sekali biasalah. Dia begitu. Untung rugi pun tenang lah jiwa dia, tak menggelabah. Kan? Dia tenang. Sebab apa? Sebab dia orang yang bertakwa. Rugi pun tak apa. Kalau untung pun, tapi kalau tak betul nak buat apa? Biar rugi, dapat pahala. Untung tak dapat pahala. Kita berjuang, kalah pun tak apa, menang pun tak apa. Tuhan boleh bagi kita menang dengan bersebab. Dia boleh bagi kita menang dengan tidak bersebab. Ibarat orang main bola sepak, masuk gol. Kadang-kadang masuk gol musuh, kita yang sepak musuh kedua gol. Kadang-kadang dia tendang gol dia sendiri. Ada tak? Ada tak orang tendang gol dia sendiri? Dia bawa bola, dia pasti dekat goalkeeper. Goalkeeper tak perasan. Bola masuk gol. Dia tak mati Dia bagi masuk gol sendiri. Dia letak jawatan. Lepas tu busy. Dia pun tak berani salahkan dia. Dia lah salah, dia tendang gol sendiri. Kalau kita bagi masuk gol pun dia sendiri bagi masuk. Lepas tu busy. Nak balik. Tanpa nak bagi lah. Orang tak bagi lah kan. Apa macam bodoh. Punya cerdik jadi bodoh tu. Tak tahulah apa. Siap Dr. Mati. Tahu lah. Sebab tu kita buat bagi elok. Apa pun bagi elok. Jangan tak betul. Ya, insyaAllah. Itu ke 10. Kita buat habis lah. Ke 11. Kelepasan daripada api neraka. Ini janji Allah. Kita masuk syurga terlepas api neraka bukan dengan sebab ibadat kita. Allah nak tunai janji dia. Dulu hampa di dunia aku berjanji, hampa beriman bertakwa, aku akan masuk hampa dalam syurga. Tengoklah ayat Quran. Ada tak ayat Quran orang beriman beramal soleh masuk neraka? Ada tak? Ada tak satu ayat Quran yang Allah sebut orang beriman beramal soleh masuk neraka? Ada tak? Ada. Allazina amanu wa amilus solihat. Orang beriman beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir bawahnya itu anak sungai. Ini janji Allah. Buka ayat Quran 6,000 ayat lebih ni. Cek tengok ada tak? Tuhan kata orang beriman beramal soleh masuk neraka. Tak ada. Betul kita masuk syurga bukan dengan sebab amal ibadat kita. Kita masuk syurga dengan kasih sayang Allah. Allah kasih orang macam mana? Orang bertakwa. Apa orang bertakwa? Orang bertakwa sentiasa taat kepada Allah. Jadi makna kena buat amal ibadat lah. Kena bertakwa lah. Tapi itu hak Allah. Tapi Allah tak mengkiak janji. Janji dia orang beriman beramal soleh, Allah nak masuk syurga, masukkan dia ke dalam syurga. Itu dia.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa nunajjil ladzina taqaw." Summa nunajjil ladzina taqaw. Dan lagi firman Allah, saya wasayujannabuhal atqa. Ya. Wasayujannabuhal atqa. Ayat pertama bermaksud kemudian kami sentosakan mereka itu yang takut. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami sentosakan mereka yang takut. Orang bertakwa ni adalah sentosa dia. Daripada huru-hara. Daripada dalam kubur sampai padang mahsyar, sampai berlaku apa benda berlaku hari kiamat, Allah sentosa amankan dia. Itu yang kita baca orang, yang kita zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Dah habis zikir sebut apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Itu ayat stop zikir tu. Zikir-zikir tidak berhenti. Itulah ayat berhenti dia tu. Hari itu tu imam tak ada. Bila tu imam tak ada, buat orang panggil pergi kenuri arwah. Tu imam tak ada. Kami yang muda-muda ni tak pernah jadi kepala tahlil. Bila suruh buat juga. Bila zikir nak berhenti tak berhenti. Nak berhenti, ayat berhenti tu tak tahu. Dekat sejam dah berhenti. La ilaha illallah. Nak berhenti tak tahu. Ya tak, ya seorang tu kata berhenti dah oi. Dia ada ayat berhenti tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haq. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu itulah kalimah yang hak. Kalimah yang betul. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kami hidup dan atas dia kami mati. Hidup atas kalimah la ilaha illallah, mati pun atas kalimah yang sama. Wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Dengannya dan atasnya lah kami dimatikan. Dan akan dibangkitkan dalam keadaan aman, sejahtera. Wa bi rahmatillahi wa karamih, dan diberkati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Allah lepaskan orang yang bertakwa ni daripada huru-hara, ketakutan, kebimbangan. Takut daripada bubur pada mahsyar kami. Tapi kalau dengan sifat takwa tu alhamdulillah. Dan lagi firman Allah tadi, ya, wasayujannabu al-atqa, dan lagi kami jauh akan dia daripada orang yang terlebih takut. Wasayujannabuha, kami jauhkan orang yang bertakwa ini, ya. Itu dia. Segala orang yang terlebih takut, iaitu orang yang terlebih bertakwa. Orang yang bertakwa itu Allah jauhkan daripada huru-hara, kebimbangan, ketakutan. Dia hidup dengan penuh ketenangan. Tenang, steady ya. Tengok. Orang bertakwa, tak apalah. Kalau kena pun nak buat macam mana. Abang kita kena, tak pun tak kena. Steady ya. Ini dia takut dekat virus tu, tahulah. Oh, tak boleh. Orang pakai tutup muka tu, orang yang ada sakit. Tak ada sakit tak payahlah. Ni yang tak sakit pun takut juga. Takut yang bukan, takut mati. Takut mati pun mati, tak takut mati pun mati. Ya, kita biasa aja. Kita jaga apa yang boleh kita jaga, kita jaga. Tapi janganlah sampai takut, lebih takut daripada Allah Ta'ala.
Biasa ya. Kalau habuan kita kena lah, tak pun tak lah. Sebab steady ya. Kan? Itu dia. InsyaAllah. Itu yang ke-11. Akhir sekali. Yang ke-12. Kekal dalam syurga. Masuk syurga, tak keluar-keluar dah. Kekal di sana. Seperti mana firman Allah Ta'ala, u'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Segala syurga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni, dia akan masuk syurga dan kekal selamanya, selama-lama di syurga itu. Khalidina fiha abada. Kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Itulah kejayaan yang paling besar. Bebas daripada api neraka dan dapat masuk syurga Allah yang kekal abadi insya-Allah. Jadi ada 12 ayat Quran yang dikemukakan oleh Imam Ghazali yang menunjukkan kemuliaan orang yang bersifat dengan takwa. Jadi kita amat berhajat supaya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, kan? Di 12 perkara ni. Jadi kalau kita inginkan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat, kesenangan dunia akhirat, takwa. Karena terletak makna kita kata kehebatan itu pada takwa. Apa saja? Kita petani, yang hebat petani bertakwa. Kita orang hafiz sampai Quran yang takwa. Pemimpin yang bertakwa. Suami yang bertakwa. Rakyat yang bertakwa. Isteri, anak yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita bukan saja cerita, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita dan kita usaha untuk menjadikan diri kita hamba-hamba Allah yang bertakwa insyaAllah. Inilah matlamat hidup kita, nak jadi hamba bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Cari bekal, sebab bekal ialah at-taqwa. Bekal untuk perjalanan yang jauh. Ni dunia ni sekejap ya, 60 tahun, 70 tahun. Sana tu. Dalam kubur berapa ribu tahun? Berapa ratus ribu tahun dalam kubur. Pada mahsyar berapa ribu tahun. Atas titian siratal mustaqim berapa ribu tahun. Ini perjalanan yang lagi jauh. Ini bekal dia takwa. Buat amal ibadat banyak-banyak. Buat ibadat banyak-banyak. Jangan buat maksiat, jauhi daripada maksiat. Kerana kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Masya-Allah. Kita sambung besok insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.